Baik, kembali bertemu mesyuarat Jawatankuasa Khas Pengurusan Pandemik COVID-19 pada Rabu iaitu pada semalam 8 September 2021 yang mana telah pun bersetuju untuk membenarkan peralihan ke fasa 2 bagi kawasan Lembah Kelang iaitu Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya berkuat kuasa 10 September iaitu pada hari esok. Dan satu lagi yang telah pun dimaklumkan semalam iaitu berkaitan dengan keadaan pandemik di Sarawak telah pun beralih menjadi endemik apabila hampir semua kes COVID-19 yang dilaporkan melibatkan yang tidak bergejala ataupun hanya bergejala ringan saja. Jadi untuk waktu ini dalam buletin awal ini saya ingin bersama dengan Dr. Farhan Rosli. Dr. Farhan adalah pakar kesihatan awam dan juga pengarah pasukan petugas operasi Selangor STFO. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Doktor, sebelum kita bercakap tentang endemik, mungkin sebagai pendahuluan dulu, reaksi berkaitan dengan pengumuman kerajaan khususnya berkaitan dengan kelonggaran ataupun peralihan fasa bagi Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi pelonggaran ataupun kelonggaran yang kita nampak yang dilaksanakan untuk fasa 1 ke fasa 2, sebenarnya kita nampak benda ini dah berlaku agak awal lagi di mana banyak sektor-sektor telah dibuka. Jadi ini adalah lebih kepada formaliti dan juga bila kita tengok ada juga penekanan daripada Kementerian Belia dan Sukan juga kita nampak sukan sultan outdoor juga akan dibuka. Ini adalah sesuatu sebenarnya yang memang kita dah jangkakan akan berlaku. Cuma kita pelik kenapa ia mengambil masa yang agak lama kerana kadar vaksinasi di negeri Selangor dan Kuala Lumpur ini adalah paling tinggi di antara negeri-negeri yang lain. Jadi cara pembukaan kita tu harus dilaksanakan sepatutnya dengan lebih cepat tetapi dengan selamat. Dr. Farhan, selama kita melihat kepada peralihan fasa bagi Lembah Kelang ke fasa 2, satu lagi tumpuan kita ingin melihat kepada keadaan pandemik di Sarawak yang telah pun diumumkan telah pun beralih menjadi endemik. Kita tahu perbincangan berkaitan dengan fasa peralihan endemik ini sudah lama kita bincangkan, tetapi untuk waktu ini bagaimana boleh orang ramai untuk faham kerana fasa pandemik beralih kepada endemik bukan sekadar perubahan daripada SOP semata-mata. Bagaimana orang ramai perlu faham bahawa endemik itu juga apa yang kita boleh faham secara khususnya apa yang boleh kita faham tentang endemik, Dr. Farhan? Okey, kalau nak kita cakap pasal endemik ni, sebenarnya dia sepatutnya endemik mengikut negara. Tetapi kita bolehlah kecilkan dia mengikut negeri juga. Jadi kalau orang tanya endemik sebenarnya apa? Cubalah ingat denggi ataupun demam campak. Itu adalah benda-benda yang kita mengatakan adalah sesuatu yang seperti endemik. Bermakna kita dah belajar dan mengambil maklum bahawa virus ini akan sentiasa ada dengan kita, akan ada kes-kes yang akan dilaporkan, tetapi yang pentingnya ialah khususnya kes-kes ini tidak lagi masuk ke ICU dan juga tidak lagi mati akibat kes-kes COVID tersebut. Walaupun sebegitu, akan ada juga kumpulan yang akan mati kerana COVID. Tetapi ia sama seperti denggi di mana ada juga yang akan mati dan kita ada laporan yang mati sebab denggi. Setiap tahun pun kita ada keluarkan laporan ini. Jadi COVID-19 ini akan menjadi sesuatu seperti itu apabila kita mengatakan bahawa ia diterima sebagai sesuatu yang endemik. Dr. Farhan, apa strategi yang perlu kita tukar apabila peralihan fasa ini akan menjadi kepada endemik? Okey, jadi bila kita nak beralih kepada endemik ini, sepatutnya mereka yang melaksanakan fasa kepada endemik ini harus memahami. Sebenarnya bila kita memainkan endemik, kita bermakna kita dah learn to live with the virus dan kita membuka semua sektor secara terbuka. Jadi apa yang saya maksudkan ini, kita faham kan bila kita telah hidup dengan endemik, dengan denggi, kita tidak pernah tengok sekolah tidak buka sebab denggi. Kan, satu negeri tu taklah satu sekolah tak buka. Tapi untuk COVID pula, kita ada juga cara-cara lain. Jadi benda inilah sebenarnya yang masih lagi rakyat tidak faham. Apa bezanya endemik, apa bezanya dengan fasa 3, apa bezanya dengan fasa 4. Dan itulah sebenarnya yang kita harus memberikan perincian yang lebih khusus. Sebenarnya bila kita mengatakan endemik ini, kita harus seperti di United Kingdom, di mana stadium sudah penuh, ya, di mana restoran semua dibuka dengan sepenuh-penuhnya. Dan jika ada increase of case di sesuatu tempat,
yang mana kita ada macam ada tumpuan satu kluster yang kecil, apakah peranan yang akan dilaksanakan semasa endemik ini telah ditubuhkan. Jadi itulah sebenarnya gap yang masih lagi kita kurang lagi faham sebenarnya bila mereka mengatakan endemik ini, apa sebenarnya mereka ingin laksanakan. Adakah kita perlu memberi tumpuan kepada public education berkaitan dengan endemik ini kerana kita saya ambil contohlah kita mungkin kita perlu memberi fokus kepada bagaimana kita perlu mendidik orang ramai berkaitan bukan sahaja tentang SOP bukan sahaja berkaitan dengan memakai mask, guna hand sanitizer, tetapi melihat kepada kita beralih nanti di fasa endemik, apa perkara dan juga public education yang perlu kita beri tumpuan khususnya untuk mendidik orang ramai berkaitan dengan endemik ini? Okey, jadi kalau saya boleh mengambil contoh benda-benda yang lain ataupun penyakit yang lain. Semasa kita ada denggi, kita cerita kan, denggi kita tak boleh ada air bertakung, kalau ada pasu kita kena terbalikkan. Kalau kita cerita pasal HIV, kita cakap kalau boleh gunakan protection seperti kondom. Itulah cara-cara kita memberikan mereka satu pembelajaran macam mana untuk hidup bersama sesuatu itu. Jadi dengan COVID ini, sebab dia punya cara penembakan itu adalah through aerosolized way, adalah mungkin kita kena memberitahu mereka tentang kepentingannya memakaikan mask, dan walaupun kita sudah divaksinasi, kadar risiko itu masih lagi ada. Jadi bermakna bila kita hendak pergi ke tempat seperti konsert, tempat seperti tempat yang tertutup, kita harus menjaga lagi diri kita untuk memastikan kita boleh mengurangkan risiko kita. Kerana apa saya mengatakan mengurangkan risiko? Kerana dengan 100% kita tidak boleh mengelak COVID-19 ini daripada menular. Ia pasti akan berlaku dan setiap hari akan ada kes-kes yang akan dilaporkan. Tetapi apa yang kita ingin memberitahu kepada orang ialah cara bagaimana untuk mengurangkan risiko mereka daripada mendapat COVID-19 ini. Dan jika mereka mendapat COVID-19 dan mereka telah divaksinasi, risiko mereka untuk masuk ke ICU dan juga mati sebab COVID ini juga risikonya berkurangan dengan banyak. Tetapi macam Fauzi sebutkan tadi, macam mana kita nak bagi education ataupun memberikan maklumat yang lebih. Kita harus memberikan tumpuan yang khusus kepada mereka yang masih berisiko tinggi walaupun sudah divaksinasi. Ini adalah mereka yang umur lebih daripada 60 tahun, mereka yang memiliki kencing manis, darah tinggi. Walaupun mereka sudah divaksinasi, risiko mereka tetap ada dan tumpuan dan pelajaran harus diberikan kepada golongan ini.